Tahukah anda apakah ajaran agama yang terbesar di dunia pada hari ini? Jawapannya bukanlah agama Islam tetapi agama Kristian. Jadi apakah kepentingan untuk kita mengenali agama Kristian? Adakah ia memberikan sebarang manfaat kepada kita untuk mengetahui mengenai agama ini? Terdapat beberapa sebab mengapa kita perlu mengetahui sedikit sebanyak berkenaan agama Kristian. Pertama, majoriti penduduk dunia kini adalah penganut agama Kristian. Terdapat sekitar 2.3 bilion penganut Kristian yang berada di seluruh dunia yang mewakili kira-kira 31.2% daripada keseluruhan penduduk di bumi. Jumlah ini jauh lebih tinggi berbanding hanya 24.15% penganut agama Islam, 15.1% penganut agama Hindu dan juga 6.9% penganut agama Buddha. Yang kedua, sebagai fakta, agama Islam telah diiktiraf sebagai agama yang paling cepat berkembang di dunia. Dianggarkan perkembangan ini akan mengatasi jumlah penganut Kristian dalam tempoh masa 40 tahun akan datang. Oleh itu, pengetahuan kita mengenai agama Kristian akan membantu mempercepatkan pengembangan agama Islam melalui dakwah dan pemelukan agama Islam oleh penganut Kristian. Dan yang ketiga, walaupun agama Kristian ini dianggap sebagai agama terbesar di dunia, didapati penganut Kristian juga lebih mudah meninggalkan agama mereka berbanding penganut agama lain. Orang Kristian ini lebih mudah didekati disebabkan oleh beberapa kepercayaan yang dimiliki mereka turut mempunyai persamaan dan penerangannya dalam ajaran Islam. Ini termasuklah berkenaan Nabi Isa dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Bible. Kami telah menemubual beberapa mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia yang beragama Islam untuk mengetahui kefahaman dan pengetahuan mereka mengenai agama Kristian. Di mana kami telah melontarkan beberapa soalan, yang mana soalan ini khasnya berkaitan dengan teologi dan sejarah agama Kristian. Hasilnya, kami dapati sebahagian besar daripada mahasiswa yang ditanya tersebut, yang ditemubual tersebut, mendapati bahawa mereka memahami agama Kristian ini dengan baik, terutamanya pada aspek teologi lah ataupun pada aspek asasnya. Contoh, antara soalan yang kami keluarkan dan kami lontarkan berkaitan dengan peranan Nabi Isa AS diturunkan di muka bumi, dan apakah bagaimana umat Kristian ini mempercayai bahawa Nabi Isa AS ini sebagai jemaat Tuhan dan sebagainya. Pada sudut teologi ini boleh dikatakan 80% daripada mereka menjawab jawapan yang betul. Adapun dari sudut aspek sejarah, terdapat beberapa kekurangan lah, yang mana mereka ada sedikit kekeliruan dari aspek sejarah agama Kristian ini. Contohnya, mereka tidak dapat membezakan di antara Bible dan kitab Injil, ataupun salah satu soalan yang saya rasa wujud 3 jurang pada jawapan ini. Contohnya, antaranya adalah soalan berkaitan dengan individu yang menyebarkan agama Kristian ini ke seluruh dunia, yang mana 42.9% daripada jawapan yang dikeluarkan oleh mereka mengatakan bahawa Konstantin the Great, iaitu Maharaja Rom Byzantine lah, yang bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian ini ke seluruh dunia. Dan 28.6% lagi adalah Paul the Apostle, dan 28.6% lagi ialah Jesus Christ ataupun Nabi Isa AS itu tersendiri. So, dapat dikatakan di sini pada aspek sejarah ni berlaku kekurangan. Hakikatnya, selain daripada Nabi Isa, kita juga perlu mengetahuilah satu figur yang terkenal dalam agama Kristian, iaitu Paul the Apostle. Mana Paul dianggapkan sebagai individu terpenting dalam agama Kristian selepas Nabi Isa AS. Mana beliau adalah salah seorang pengikut rapat bagi agama ini dan juga merupakan penulis buku Bible yang paling banyak, iaitu sebanyak 14 buah buku. Mana kalau kita tahu dalam Bible ni ada New Testament, dan 27 buah buku daripada New Testament tadi, 14 daripadanya diattributedkan ataupun boleh dikaitkan dengan Paul the Apostle tadi. Dan beliau juga merupakan antara individu awal lah yang menggerakkan penubuhan gereja dalam agama Kristian, dan beliaulah yang sebenarnya yang menyebarkan agama Kristian ini ke serata dunia. Sebaliknya bukanlah Konstantin ataupun Jesus Christ seperti yang berlaku dalam persoalan yang kita tembual tadilah. Walau bagaimanapun, perbezaan dalam ajaran yang dibawa oleh Paul the Apostle ni adalah bertentangan lah dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS itu, yang mana Nabi Isa AS berdakwah kepada Bani Israel untuk melaksanakan hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab Injil, membenarkan juga kitab Taurat, dan juga mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa. Adapun ini berbeza dengan Paul the Apostle lah, yang mana di situ wujudnya idea-idea Trinity, jemaat Tuhan dan sebagainya. Dalam Bible sendiri, perkataan Trinity itu sendiri tidak wujud sama sekali. Kita juga mengetahui bahawa status Nabi Isa sendiri hanyalah sebagai seorang Rasul dan bukannya untuk disembah.
Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sangat berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Paul yang banyak diamalkan pada masyarakat Kristian pada masa kini. Paul pula berdakwah kepada semua manusia dan tidak hanya tertumpu kepada Bani Israel sahaja. Tidak seperti Nabi Isa, Paul juga mewujudkan kepercayaan original sin, iaitu dosa asli yang berasal dari Nabi Adam disebabkan memakan buah yang terlarang. Mereka menganggap semua anak Adam iaitu manusia dilahirkan dalam keadaan yang berdosa. Dosa asli ini pula tidak boleh dihapuskan melalui cara bertaubat. Di sinilah mula timbul peranan Nabi Isa sebagai penyelamat yang boleh menebus atau menghapuskan dosa asli manusia. Menurut ajaran Paul lagi, Tuhan telah menghantar anaknya yang berjelma dalam bentuk manusia, iaitu Nabi Isa. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dengan cara menghapuskan dosa asli tersebut. Menurut kepercayaan yang dibawa oleh Paul, tujuan Nabi Isa dijelmakan di dunia ini adalah untuk disalib, kerana penyaliban inilah cara yang digunakan untuk menghapuskan dosa asli tersebut. Mereka juga percaya bahawa Nabi Isa juga akan dibangkitkan dan diangkat ke langit kembali oleh Tuhan untuk tinggal bersamanya. Menurut Paul, Nabi Isa adalah Tuhan yang dijelmakan dalam bentuk rupa manusia. Oleh sebab itu, mereka perlu menyembah Tuhan Isa. Daripada ajaran Paul inilah konsep Trinity mula muncul. Mengikut ajaran Paul, kesemua entiti dalam konsep Trinity adalah entiti yang berbeza. Tetapi mereka bukanlah tiga Tuhan yang berbeza. Mereka percaya bahawa kesemua entiti tersebut adalah Tuhan yang sama. Seterusnya, kami akan nyatakan beberapa contoh perbezaan antara ajaran yang dinyatakan dalam Bible dan juga ajaran yang diajarkan oleh pihak gereja Kristian kepada penganutnya yang dipegang sehingga hari ini. Yang pertama adalah, Bible mengharamkan penganut Kristian untuk memakan daging babi, tetapi ajaran gereja menghalalkannya. Dalam buku Leviticus bab yang ke-11, ayat 7 hingga 8, yang bermaksud jangan memakan babi, ia tidak bersih. Ia juga mempunyai kuku kaki yang terbelah. Ia juga memakan muntahnya. Jangan memakan haiwan ini atau menyentuh bangkainya. Ia tidak bersih. Yang kedua adalah, Bible mewajibkan orang lelaki untuk berkhatan, tetapi ajaran gereja pula adalah sebaliknya. Yang ketiga, Bible mengharamkan pengambilan arak oleh penganutnya, tetapi gereja tidak mengharamkannya. Dalam kitab Judges bab yang ke-11 ayat ke-4 menyatakan bahawa jagalah diri kamu daripada meminum sebarang arak atau bir atau memakan sebarang makanan yang dilarang. Yang keempat pula adalah, Bible menyatakan bahawa Yesus adalah seorang rasul, tetapi gereja menyatakan Yesus adalah Tuhan yang perlu disembah. Maka jelaslah, melalui penerangan ini kita memperoleh sedikit gambaran mengenai latar belakang ajaran Kristian. Namun, apa yang dapat kita lihat, terdapat juga beberapa isu dan percanggahan lain antara apa yang terkandung dalam Bible dan juga yang terkandung dalam ajaran gereja. Bagaimana? Dapat sesuatu? Jumpa lagi. Assalamualaikum.